Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini dalam mata pelajaran Jenayat, kita akan sambung kembali di dalam pelajaran yang keempat di dalam tajuk Al-Musabaqah wal-Munadhalah. Baik, di akhir video saya yang lepas, saya dah terangkan dua hukum yang terkandung di dalam Al-Musabaqah wal-Munadhalah, iaitu sah dan juga tidak sah. Hari ini kita akan sambung dua hukum lagi yang terkandung di dalam Al-Musabaqah dan juga Al-Munadhalah, iaitu perlumbaan dan juga pertandingan. Baik, hukum yang pertama iaitu di sebelah kanan ialah harus. Bila masa sesuatu pertandingan dan juga sesuatu perlumbaan dikategorikan sebagai harus, tidak berdosa, iaitu sekiranya tiada sebarang pertaruhan dan tidak bercampur perkara yang diharamkan. Baik, sesuatu pertandingan dan juga perlumbaan, jika di dalamnya tiada unsur pertaruhan ataupun judi dan tidak ada benda-benda yang haram, benda-benda yang melanggar syariat, contohnya dalam satu perlumbaan, pesertanya tidak menutup aurat ataupun bercampur antara lelaki dan juga perempuan yang bukan mahram, maka kalau tiada sebarang pertaruhan ataupun judi dan juga benda-benda haram tadi, pertandingan dan juga perlumbaan itu dibolehkan dan hukumnya adalah harus. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita lihat pula di sebelah kiri. Bila sesuatu pertandingan ataupun perlumbaan dijatuhkan hukuman haram. Kita berlumba, kita bertanding, hukumnya haram. Bila? Iaitu di dalam pertandingan tersebut adanya pertaruhan ataupun judi ataupun pertandingan tersebut mengandungi unsur melagakan binatang. Melagakan ni contohnya macam laga ayam ataupun laga kerbau dan sebagainya, hingga kita bertindak zalim kepada binatang, mencederakan binatang. Jadi hukumnya haram. Ingat, sesuatu pertandingan ataupun perlumbaan akan menjadi haram apabila di dalam pertandingan ataupun perlumbaan tersebut adanya unsur judi dan juga melagakan binatang. Baik, kemudian kita akan lihat bagaimana pula cara perlumbaan yang diajarkan oleh Islam. Baik, kita lihat dulu di sebelah kanan, iaitu Al-Musabaqah. Al-Musabaqah maknanya apa? Perlumbaan. Jadi perlumbaan, cara yang Islam ajar ialah mestilah ditentukan kadar jauhnya, iaitu permulaan dan juga akhir. Kadar jauhnya adalah bagi kebiasaan binatang tersebut. Maksudnya di sini, mestilah di dalam sesuatu pertandingan, contoh lumba kuda. Contoh lumba kuda, mestilah penganjur ataupun yang buat pertandingan tu dah tentukan jarak mula dan juga titik akhir, garisan penamat. Barulah pertandingan tersebut diizinkan. Dan juga kadar jauhnya adalah kebiasaan untuk binatang. Jadi tak boleh jauh sangat. Contoh dibuat perlumbaan kuda, tapi jauhnya daripada Johor Bahru sampai ke Kuala Lumpur, contoh. Jika begitu, itu adalah bukan satu kebiasaan untuk binatang. Maksudnya daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur jarak sangat jauh. Jarak sangat jauh dan mustahil boleh diadakan perlumbaan kuda contohnya. Gitu tak boleh. Mesti jaraknya sesuai ataupun mengikut kebiasaan binatang. Baik, itu cara perlumbaan bagi Al-Musabaqah. Kemudian yang kedua, kita akan lihat pula bagaimana cara perlumbaan Al-Munadhalah. Al-Munadhalah maksudnya apa? Maksudnya peraduan. Contoh dalam kitab awak yang saya bagi dulu, lontar lembing, memanah dan menembak. Itu contoh. Baik, apa dia punya cara yang diajarkan Islam? Perlu ditentukan jauhnya atau jaraknya dan maklum atas peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi bagi menentukan menang atau kalah dalam pertandingan menembak, memanah dan sebagainya. Baik, untuk Al-Munadhalah sama juga kita perlu tentukan jarak.
Contoh daripada tempat start menembak hingga ke dia punya papan, mesti ada jarak yang tertentu dan sama bagi setiap peserta. Contoh jaraknya 10 meter, maka peserta yang kedua pun jaraknya mesti sama 10 meter. Peserta yang ketiga pun sama, mesti jaraknya 10 meter. Okey, jarak mesti sama dan ditentukan, dan peraturan mesti dibuat. Contoh, mesti gunakan pistol yang sama, ataupun senapang yang sama, ataupun busur panah yang sama. Mesti ditentukan peraturan-peraturan dan diterangkan kepada semua peserta. Baik, itu adalah cara perlumbaan bagi al-musabaqah dan juga al-munadalah. Seterusnya kita akan lihat pertaruhan dan ganjaran pertandingan. Pertaruhan dan ganjaran pertandingan. Jadi pertaruhan dan ganjaran pertandingan hukumnya ialah harus jika pertandingan mempunyai manfaat dalam peperangan. Jadi pertaruhan yang Islam benarkan ni dia berbeza dengan judi. Jadi kita dah belajar tadi, dalam hukum haram, kalau ada benda yang haram ataupun ada pertaruhan, diharamkan. Tapi itu pertaruhan yang tidak dibenarkan Islam. Itu dikira judi. Yang ni kita akan belajar sebentar lagi. Apakah contoh pertaruhan dan ganjaran yang Islam benarkan? Baik, kita lihat yang pertama. Bagaimana boleh jadi haram pertaruhan dan ganjaran tu? Ialah ganjaran dikeluarkan oleh kedua-dua peserta. Jika menang salah seorang peserta, maka ganjaran diberikan kepada pemenang. Ada unsur judi. Baik, contohnya macam ni. A dan B bertanding. A dan B bertanding. Dua-dua keluarkan duit. A keluarkan RM50, B keluarkan RM50. Maka duitnya total akan jadi RM100. RM100 itu akan dipertandingkan. Si A dan B akan bertanding. Siapa yang menang akan dapat RM100 tersebut. Kalau begitu, cara pelaksanaan ataupun cara hadiah ataupun ganjaran itu diberi, maka hukumnya haram. Kerana itu adalah judi. Yang tu tak boleh. Dua-dua peserta keluarkan duit, duit tu digunakan untuk hadiah, itu dikira judi. Dan tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Baik, kita lihat. Untuk hukum harus ada 3. Hukum harus, pertaruhan dan ganjaran ada 3 keadaan. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, ganjaran yang dikeluarkan oleh pihak ketiga tidak melibatkan peserta dan harus kerajaan menggunakan wang baitul mal, kerana itu muslihat jihad. Baik, yang pertama ni dia bagi tahu, kalau contoh dua pihak bertanding, A dan B bertanding, maka hadiah, wang ganjaran tu bukan daripada si A dan juga si B. Okey, dua orang bertanding, hadiahnya bukan dikeluarkan daripada duit A dan juga B. Itu dibenarkan. Sama ada orang sponsor ataupun kerajaan sendiri buat pertandingan dan kerajaan yang keluarkan duit untuk setiap pemenang. Siapa yang menang, kerajaan bagi hadiah ataupun ganjaran. Itu dibenarkan. Baik, ini yang pertama. Kemudian kita lihat pula situasi kedua yang dibenarkan oleh Islam. Baik, yang kedua, ganjaran dikeluarkan oleh salah seorang yang bertanding. Jika peserta yang tidak mengeluarkan ganjaran menang, maka ganjaran tersebut perlu diberikan kepadanya. Jika pengeluar ganjaran menang, maka tiada ganjaran. Maksudnya di sini, si A dan juga si B berlumba ataupun bertanding. Hanya pihak yang pertama, contoh kita ambil A, kita ambil A keluarkan, dia cakap, dia offer, siapa yang berlawan memanah dengan aku, dia menang, aku bagi RM50. Tapi kalau dia kalah, tak perlu bayar apa-apa. Ini adalah keadaan kedua. Keadaan kedua ni dihukumkan harus kerana hanya satu pihak saja yang keluarkan ganjaran. Yang haram tadi dua-dua pihak keluarkan duit, jadikan hadiah. Yang tu tak boleh. Tapi kalau satu pihak saja, pihak A saja yang keluarkan duit untuk dijadikan ganjaran, hukumnya harus. Baik, seterusnya.
Keadaan ketiga ialah ganjaran dikeluarkan oleh dua orang peserta dan perlu muhallal. Muhallal ni maksudnya orang atau peserta yang boleh menyebabkan perlawanan menjadi halal. Itu muhallal. Okey, sekiranya muhallal menang, maka ganjaran diberikan kepadanya. Sekiranya muhallal kalah, mana-mana peserta yang mengeluarkan ganjaran mengambil hak masing-masing. Baik, yang ketiga ni keadaannya, contoh A dan B keluarkan duit, seorang 50. Kemudian tambah lagi seorang peserta, A, B dan juga C. Okey, hanya A dan B sahaja yang keluarkan duit. A dan B sahaja yang keluarkan duit. C tak keluarkan duit. Okey, jadi kalaulah C yang menang, maka duit tu RM100 akan pergi dekat C. Yang ni dibenarkan dalam Islam. Yang ni hukumnya harus. Dan nama individu ataupun nama peserta tersebut kita gelarkan dia sebagai muhallal. Penghalal bagi sesuatu pertandingan. Seterusnya kita akan lihat di dalam slide yang terakhir ini ialah hikmah ataupun kebaikan berlumba dan juga memanah. Yang pertama ialah menjaga kesihatan di dalam Islam adalah dituntut dan digalakkan. Jadi kita tahu pertandingan atau perlumbaan ni kebiasaannya peserta-pesertanya akan sihat. Normal lah, siapa yang bersukan, siapa yang rajin ikut berlumba ataupun ikut pertandingan, kebanyakannya akan sihat. Dan kesihatan memang sangat-sangat dituntut di dalam Islam. Kemudian yang kedua, segala perbuatan yang boleh memberi manfaat kepada agama digalakkan untuk dilakukan. Jadi kita tahu, Islam sarankan kita sihat dan juga sarankan kita mempunyai pelbagai kemahiran. Seperti kemahiran memanah, ataupun menunggang kuda, ataupun menembak. Kalau ada apa-apa peperangan, maka Islam akan ada kelebihan. Kerana rakyatnya suka bersenam, suka pandai menunggang kuda, pandai menembak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggalakkan orang Islam yang mempunyai kemahiran yang baik dalam urusan-urusan mempertahankan negara. Baik itu sahaja di dalam tajuk Al-Musabaqah wal-Munadalah. Jadi anak-anak boleh ulang kaji ataupun kalau nak simak dalam kitab boleh lihat pada halaman 23 sehingga halaman 26. Baik, insya-Allah itu sahaja untuk hari ini. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.